Tapasan untuk komputer siapa ni? RM887. Oh, terima kasih. Untuk komputer Sabrina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bersama-sama kita ini yang berbahagia Datuk Raid Haris, insya-Allah, dan dijangka ada ramai lagi sahabat-sahabat kita akan mengikuti sesi ini, insya-Allah. Saya harap siapa dapat ikutinya, tolong share dan maklum kepada ramai lah. Kita ada pun bermula kita punya sesi live hari ini, insya-Allah. Alhamdulillah. Hari ini tadi hujan lebat di tempat sini. Saya tak tahu di lain tempat, tapi cuaca pun nampak mendung. Alhamdulillah, seperti biasa saya akan kenalkan pada tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini kita nak cakap berhubung dengan coaching issue. Tajuk yang begitu luas tapi kita cuba kontenkan ke satu bidang tertentu. Yang kedua, saya ingin maklumkan kalau sesiapa yang dapat mengikuti sekarang, saya tahu ramai tak boleh masuk, masih lagi dalam perjalanan balik dan sebagainya. Saya ingin maklumkan saya nama Syakir, Master Certified Developmental Coach Syakir Mustafa, dan saya ingin maklumkan saya melaksanakan coaching ini termasuklah dalam bentuk melatih buat training coaching. Saya buat coaching certification for US punya certification. Kalau dulu saya buat dengan local university, banyak universiti di sini. Dan ketiga, seterusnya saya juga menggalakkan kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin share sesuatu, tolong share. Kalau ada komen, please write into my Facebook so that kita boleh mengikuti perkembangan ataupun feedback yang disampaikan oleh anda semua. Sebab saya rasa ramai di luar sana lebih hebat, lebih mengetahui daripada saya. Dan yang berikutnya ialah saya mengalu-alukan apa saja komen. Alright? Dan kita sharekan pengalaman kita. Ini tujuan kita buat di sini. Dan apa yang saya cakap di sini merupakan sedikit sentuhan-sentuhan ilmu, cebisan ilmu yang mungkin tuan-tuan di luar sana lebih hebat daripada kami. Dan bersama-sama saya ni ialah yang berbahagia Datuk Haris, iaitu seorang usahawan, seorang entrepreneur, seorang project management, dia juga anggota management organisation, dan dia juga menjadi pengarah pada beberapa syarikat dan berpengalaman di dalam entrepreneurship. Dan juga dia merupakan certified coach, certified business coach, dan berkecimpungan dalam bidang ini begitu lama. Jadi saya mengalu-alukan kepada Datuk, selamat datang. Dan Datuk, bagi sikit macam mana keadaan Datuk di Shah Alam, cuaca macam mana? Sebagai permulaan Datuk, sila. Cuaca masa ni kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Datuk Syakir, guru saya kan ni. Saya belajar coaching pun daripada beliau. Kira started from I think masa UM punya AMSET mulakan coaching program. So I joined the class, then advance dengan dia melalui UM punya pula ni. Dan masa sama juga beberapa personal coaching lah, ya, I think like secara individual, dia kena tambah ilmu ni, kena menghadap orang atas. Jadi ada kitab tu saya belajar dari situlah. Cuma yang penting dalam coaching punya ni praktis lah kan, ya. So kalau cuaca kena ikut kat belakang tu nampak cerah menerang itu. Itu not natural one, tapi yang sekarang ni agak mendung sikit. So apa ni, kira tak nampak tanda macam nak hujan, tapi hopefully nak kan. Itulah. Alhamdulillah Datuk. Tapi sini di tempat Datuk
tak hujan lagi lah, kira apa pun belum hujan lagi lah. Tidaklah, kira selepas melalui fasa kata banjir ni, jadi part ni office kita ni affected juga lah. Ya. Affected juga bagi kawasan sampai dengan stadium Shah Alam tu, kira boleh katakan keseluruhan kawasan Penai, termasuk office kita ni dengan hampir dengan stadium. Dan so kira insya-Allah lah kira hujan lah kan. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk. Apa kita buat sembang-sembang petang ni merupakan satu sharing. Alright. Apa kita bincang ni ialah coaching issue, seperti yang saudara sekalian mengetahui. Bila berhubung dengan coaching issue ni banyak sangat. Mengikut isu ni mengikut pengalaman, pendedahan dan siapa yang kita coach, siapa kita punya focus group, dan pengalaman ini kadang-kadang membantu kita sendiri self discovery apa kita lalui. Tapi sekiranya kalau kita telah mengikuti kursus-kursus tertentu dalam bidang coaching, lebih mudah lagi lah kita menangkap dia punya feedback dan sebagainya. Dan seperti yang saya tulis di Facebook, dia akan menyentuh perkara-perkara seperti skill, attitude, maknanya goal, conversation, feedback dan sebagainya. Ini percakapan cara orang kata informal ataupun bukan cara kita terlampau rigid sangat penyampaian kita, tapi sekadar sembang-sembang memberi ruang lingkup untuk sahabat-sahabat lebih mengetahui bagaimana mengatasinya. Kalau kita ada isu ni kita cuba akan mengatasinya. Yang kedua di sini kalau ikut kat saya ada lebih daripada 12 isu, tapi saya akan bincang mungkin 3 atau 4 lebih banyak pun, sebab kita nak cakap 54 minutes to 1 hour, itu pun panjang lah. Jadi selalunya bila kita cakap benda yang hubung dengan pengalaman ni tuan-tuan dan puan-puan, pertama kali dalam coaching orang bincang pasal goal matlamat. Jadi hari ini saya nak buka sikit apa yang dikatakan goal, ya. Dan ulasan yang ditulis oleh pakar-pakar dalam bidang, dia kata satu buku tulis beyond goal, melempasi matlamat. Apa yang dimaksudkan matlamat? Dan kalau ikut barat, dia menggunakan goal ni berteraskan kepada konsep zaman Julius Caesar lagi. Alright? Jadi sini saya nak kupas sedikit renungan yang ditulis oleh pengarang terkenal iaitu Susan A. David yang tulis Emotional Intelligence, dan juga David Clutterbuck, dia ini profesor dalam bidang coaching di Oxford University, dan juga David Mankinson dan Christina Glinton. Jadi benda-benda ni dia menceritakan ini sikit macam akademik lah, tetapi dia akan bagi sikit ulasan apa dia goal. Kalau kita tanya orang dia apa goal, macam-macam, tapi yang nak solid, macam mana dia mendefinisikan. Kalau ikut Oxford English Dictionary, dia kata goal ni, the object of a person ambition or effort, a destination, aim dan sebagainya. Dia kata goal tu merupakan matlamat ataupun ambition, cita-cita seseorang nak mencapai dia. Itu asal dia. Jadi definition ni dia dieksplisitkan, lebih memahami lagi apabila kita memahami apakah keperluan yang terdapat bila kita katakan goal. Dia ada dua, satu physical dan kedua mental, iaitu mental energy. Over a period of time, dia memerlukan tenaga dari segi pemikiran dan kita punya kekuatan minda dan fizikal dalam masa tertentu. Tapi itu goal, dia ada time frame. Dan goal juga dia terlibat dengan apa, kalau orang pakai grow dengan smart. GROW dan smart, SMART. Kalau grow tu merupakan satu application ya atau model ya. Jadi bila kita katakan smart is the guidance. Dia punya how they guide goal tu lebih mantap, lebih sempurna dan mudah berjaya. Dan di sini juga dia mengupaskan satu lagi, dia kata bila sebut tentang goal ni dia ada dua benda. Dia ada boundary dan limit. Bila digunakan boundary dan limit ni, dia akan gunakan saya katakan yang digunakan dalam zaman dulu, iaitu zaman Julius Caesar. Dia menggunakan the Rubicon. Rubicon ni nama sungai yang mana dia pernah menyeberang. Tapi bagi kita orang Islam, matlamat kita jelas. Allah jadikan manusia di khalifah sebagai khalifah muka bumi, dan kita jadikan untuk memperhambakan diri kepada Allah. Itu matlamat kita sah. Tidak lagi. Tapi ni dalam bentuk ni kita dengar, because coaching berdasarkan pada filosofi.
Filosofi. Sebab itu kena faham betul coaching ni. Bila menyentuh tentang boundary atau limit, maka di situlah dia ambil daripada perkataan root dia goal. Goal tu dia punya root word dia ni ialah perkataan dia mendefinisikan berbagai konsep. Salah satu jana ialah dia boleh confining, iaitu dia boleh menghadkan apa yang kita nak buat. Bila kita buat goal kita mengecutkan kemampuan kita secara tak langsung. Itu goal. I mean kita narrow kan. Itu asal hakikat dia goal. It is an aspect that often been discussed, tapi walau bagaimanapun dia memerlukan pandangan, pengalaman dan sebagainya. Sebab tiap-tiap goal tu dia teraskan pada value. Mula-mula dia keluar value dulu, baru goal. Baru goal pergi kepada action. Action baru pergi kepada activities. Itu dia saya terang sikit banyak tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bila kita memahami benda ni semua, maka memerlukan sikit pendedahan yang lain. Apa pendedahan yang saya masukkan? Yang lain, salah satu penanya ya tuan-tuan dan puan-puan, iaitulah dia katakan isu-isu yang bersangkut paut dengan goal. Di sini saya nak sentuh, bila kata goal ni, dia ada beberapa area. Iaitu satu, bagaimana kita fokus pada goal. Bila fokus pada goal ni, dia ada dua sekurang-kurangnya, iaitu focus of attention dan focus of intention. Jadi, kita nak tengok macam mana kita memberi tumpuan kepada kita punya goal dalam bentuk kita punya focus attention sekarang dan fokus intention yang telah lama niat di hati kita dulu. Alright. Jadi saya ucapkanlah juga siapa yang dapat datang hari ini dan juga Cikgu Hafni. Cikgu Hafni ini orang hipnoterapi. Selamat datang orang kuat yang berbahagia kawan kita Dr. Ben Fadil. Selamat datang Cikgu. Terima kasih for having the time to come and involve in our discussion. Saya bawa add tadi yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Razif Hassan, ya, iaitu Ketua Pengarah Islamic Tourism Center, right, di Putrajaya. Selamat datang Datuk. Sama kita juga yang berbahagia Datuk Haris bin Abu Bakar. Seorang juga coach. Kalau Datuk Razif seorang certified coach. Dia ni dah belajar dengan saya sama dengan Dr. Arwah Profesor Nur Cahaya dulu ni. Itu yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Razif. Dan Dr. Muhammad Haris ni pula, Datuk Muhammad Haris ni pula, dia pun 10 tahun yang lalu, ya, daripada memang mempelajari coaching. Dan mereka ni semua hebat-hebat tuan-tuan dan puan-puan. Dia orang ni dah berpengalaman buat coaching lebih daripada 10 tahun. Konsultasi saya cakap lah, macam Datuk, dia company secretary dan sebagainya. Dan selain itu juga kita akan menyentuh sedikit berhubung apa isu lain bila kita katakan bersangkutan dengan goal. Selalunya goal, orang cakap ni bukan sekadar what should be my goal. Sebenarnya what I want my goal. What my goal is. What I want to be my goal. Rather than what I should. Bila what I should merupakan timbul keraguan. Boleh ke tak boleh. Tapi what I want, dia mendefinisikan keperluannya. Alhamdulillah, ini perlu menjelaskan. Jadi apa saja kita buat, kita menggunakan goal. Dan secara rambang dia akan menyentuh sikit banyak tentang listening skill. Yang kedua, kita akan menyentuh juga tentang macam mana how to craft question. No matter what disciplinary kita ambil, crafting question is very powerful. Right? Sebab tu, kalau kita didedahkan benda-benda macam ini, menyebab kita faham. Yang ketiga, menyentuh dengan client meaning making. Client meaning making ni cara tak langsung memudahkan kita cara nak bertanya bila kita mendengar, cara nak mencipta soalan yang lebih baik. Keempat, kita nak tahu skill dan attitude. Untuk makluman tuan-tuan, dia bermula daripada skill. Bila lama-lama dia akan tukar menjadi attitude. Bila menjadi attitude, maka benda tu lebih anjal dan lebih kuat. Berikutnya kita akan start sesuatu dengan ikut time frame dan sebagainya. Jadi saya ingat setakat ni dulu buat permulaan. Kita akan menyentuh juga VUCA. Ya, VUCA, volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity. Bila kita coach orang berlaku benda-benda macam ni secara tak langsung. VUCA ni pula berasal digunakan dalam zaman perang di Iraq dulu, dalam tahun tu. Yang mana American Army menggunakan teknik VUCA. Mereka tak boleh nak mengerti satu, mereka kena gunakan konsep VUCA. Yang ni saya dah terang dulu. Jadi, saya ucapkan selamat datang kepada yang berbahagia Datuk Razif.
dan juga yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Razif dan juga Datuk Haris. Ini saya silap cakap saja. Jadi saya minta lah Datuk Muhammad Razif, sila buka kamera sikit. Kita dah ada yang berbahagia Datuk Haris sini bersama-sama kita. Harap boleh dengar suara saya dengan jelas. Boleh Semua yang tengah apa ni? Ini tak berapa stabil sini. Tu. okey. Alright. Terima kasih Datuk. Terima kasih, dengar suara dah jadilah. Okey, saya silakan. Doktor Datuk Haris, silakan sebut sesuatu mengenai pengalaman macam mana keadaan, pengalaman dan sikit sharing yang Datuk nak buat. Sila Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan juga kepada rakan yang berada dalam sesi ini, Dr. Muhammad Razif. Lagi siapa tadi ni, Pak Syakir? Jadi tak masuk lagi. Tak masuk lagi. Ya. Apa khabar, Datuk? Baik, alhamdulillah tu. Tengah apa kamera start lagi. Kata masuk. Okey. Berkaitan dengan sedikit pengalaman dalam coaching ni. Ya, masih lagi sebenarnya non-stop learning lah, masih kita belajar lagi untuk memahami ya teknik-teknik baru, gaya-gaya baru dan juga mengikuti perkembangan baru dalam konteks coaching ini. Ya, lagi tadi dah disebutkan oleh Dr. Syakir berkaitan dengan one of the elements kata basic elements of dalam coaching selalu kita perlu menggunakan taktik grow dan sebagainya kan. So saya dah disentuh tentang goal kan. Kalau dalam konteks faham ya bahawa dalam mencapai the success of coaching ini adalah bagaimana kita put our aim dululah, kita punya kata kerana ini kita clear dari segi kita, tapi bila mana kita conduct coaching maka di situ kita kena address the issue of kata do you understand the goal of your coaching dan bagaimana nak jelaskan walaupun di segi konteks teori ya. Kalau tengok teori basic goal ini kita duk sambil kenal SMART dan sebagainya kan. SMART kalau dari segi teori yang disebut oleh one of the teoris dalam memahami goal ini yang bernama Michel Lengo Borati nama dia ya, dalam 1970s 80s lah. Dia kata what you get by achieving your goal is not as important as what you become by achieving your goal. Okay, jadi maksudnya dalam konteks penetapan goal ini ialah bukan yang dicapai goal tu, tapi what you become bila you dah capai punya goal, what you become, what you want to make yourself di peringkat mana kan, jadi apa kan, kalau nak dikatakan you dah capai punya goal. So dalam konteks ini tidak cukup kata doktor satu orang lagi teoris yang perkenalkan dipanggil left hand theory ya. Latent theory, Dr. Edwin Locke. Okay, ini dari segi teori dulu lah kita cerita dia. Okay, ya itu tidak cukup kalau kita fahamkan goal ini dalam konteks SMART, kalau kita sebut SMART saja. There are another 5 cabaran ataupun 5 situasi bila mana kita nak memahamkan seseorang itu dengan goal dia sendiri. Maka kata dalam Dr. Edwin Locke ini, dia kata ada 5 lagi perkara yang sebagai coach kita kena betul-betul faham ya dan perjelaskan. Dia kata di sini satu di sisi clarity dia. Clarity ini maksudnya clear ke goal tu, jelas ke, maksud dia bila disebut, bila seorang tu menyatakan my goal is this is 1 2 3 4 5. So macam mana nak buat dia jelas lagi kan, perjelas clarity tu ya. Clear ke, you clear ke what they want, bahawa goal yang you nak itu sudah jelas, dah perjelaskan. Kan? Jadi untuk dia faham, to get clear, crystal clear lah orang kata. Kan? Dia bukan mendung, bukan gelap, lepas itu cerah. Itu dia satu. Keduanya challenge dia. Challenging. Ya, challenging ini untuk kita firm dan juga kita nak tahu bahawa
kita apa ni dalam konteks goal ini dia akan ada cabaran-cabaran yang you have to face ya dalam konteks nak apa challenge that you have to face dan dalam ini terutama sekali bila kita ialah how you want to apa tu you depan kita tak boleh stereotype lah kan dalam kita facing different type of people kan manusia ni pelbagaian dalam kita nak memahami dan menangkap ataupun try to capture the understanding tu kan yang tadi doktor dah sebut apa ni meaning making anak-anak apa dia cakap tu kalau tak betul-betul kita faham dan fokus ni this what selalu kadang dalam konteks experience kita ni selalu walaupun kita dah faham dah dari segi apa effective listening kan tapi terkadang kala bila kita tersilap faham dalam apa yang dicakap jadi pentafsiran per meaning tu jadi lain kan orang cakap lain kita masuk lain jadi kita respon lain that's very important lah dalam konteks apa ni pengalaman saya lah terus dalam coaching especially bila berdepan dengan karakter ya karakter yang berbeza-beza ni. Dan ketiga kata dia lagi ada komitmen dalam goal ini kena ada komitmen. Okay, how we committed to our own goal ya dalam kita nak to achieve the particular goal tu you must have the commitment and how we want to ensure that orang yang kita bagi coach tu dia committed to that particular apa ni goal. Then feedback, tempatnya feedback. Macam mana kita nak dapat feedback dalam apa tu dalam kadang-kadang dia ada reservation. Ini pengalaman saya juga lah. Kadang-kadang bila kita carry out the coaching ini ya to get effective feedback. Okay, not what we assume lah. We can't assume things, but we need orang kata feedback from what apa ni yang kita apa yang particular person follow up lah as a follow up kepada satu-satu perkara ataupun in order to make sure that goal itu betul-betul efektif betul-betul throughout lah follow through lah kita panggil follow through. Ya, goal ini dia akan boleh berubah ke? Mungkin boleh berubah dengan situasi yang orang kata ini contohnya lah itu bagi example like bila ini diri saya sendirilah bukan orang lain lah. When kita make a move to expand the business, okay, we have a bigger office contohnya. Ya, temu. I pindah pada Januari 2020, for example. Okay, intention tu nak expand ni. Tahu kan, January 20. 2 months later, it was the first lockdown. Oh, during that time, really it's very challenging. Yeah, you have to make a pass apa ni. Pertama, negotiate lah on the rental punya rate. Okay, that most important. Alright, then after that, do you want to maintain all the stuff, or you want to how to decide to apa ni, this direction macam mana semua? Okay, that during that time, kira yalah, actually the government pun that time make decision pun full lockdown, kira is a killing punya, it's a killing measurement now panggil kan daripada first experience kan. So it makes that kira kita bertahan lah 3 bulan plus another 3 months apa ni full lockdown, 3 months recovery. Okay, the 4th month nampak cerah masa depan untuk recover. Second lockdown will happen second lockdown. Cuma dia punya apa tu measurement kita ambil. Okay, we experience already in terms of how happen the first lockdown. Kita take certain measurement lah. Okay, measurement to minimize risk. Okay. So contoh work from home punya isu lah kan, how to organize your system, your technology in order to apa ni untuk kita minimize the risk by kalau first lockdown dulu you nak contact your staff tiba-tiba dah sampai balik kampung. Kita nak dapat urgent record kata ke mana lah budak dah tak. Kita balik bercuti kampung. So all this thing dah second lockdown, masuk third lockdown. Kira
impact dia office yang sebesar ini nampak lenggang kosong. Kenapa? Kita kira consolidate all the orang kata mana yang boleh buat, yang kata kerja 2 orang boleh seorang boleh buat, boleh carry jalan kan. So start kita reduce by 30, 50 masa tu jadi jalan 20 something lah. Kan. So alhamdulillah sekarang ni kira Ya, alhamdulillah Datuk. ya. Banyak yang telah Datuk Ya. Haris sampaikan. Ya. Tapi yang mana kita boleh kupas lebih detail lagi. Ya. Okay, awalan ni very interesting because everybody is talking from experience. Yang kedua saya persilakan kita punya yang berbahagia Datuk Dr. Razid, Ketua Kemarah Islamic Tourism Center, menceritakan sesuatu Datuk, dan samping itu Datuk share some of your experience for starting. Sila Datuk. Terima kasih Dr. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bahagia Datuk Muhammad Haris. Apa khabar Datuk? Pertama kali kita jumpa ni. Alhamdulillah. Kira sihat sikit lah tu. Itulah, samalah ni. Dan juga Hajar Zubaidah ni jauh ni daripada Singapura. Oi, Assalamualaikum. Nampak dalam stream tu. Jadi alhamdulillah, sebenarnya saya pun memang sejak ini sebagai mukadimah lah, maknanya dia Zakir dia hantar dengan saya lah, banyak minta join dengan FB. Tapi lah ini berkaitan juga yang apa Datuk Haris dah sebut tadi lah. Lepas lockdown, recovery, lockdown lagi recovery kan. Jadi dalam recovery ni spike balik kan. Jadi ini secara tak langsung di apa yang boleh saya kaitkan dalam konteks coaching ni lah. Baru kita nampak kepentingan coaching pada waktu pandemik ni. Ya. Sebab seperti yang kita dia maklum, macam Datuk tadi lah, kita nak berniaga, nak ada transaction, nak ada buyer, nak ada sellers kan, betul Jadi keadaan tu sebenarnya walaupun dalam yang saya buatlah dalam sektor pelancongan, lebih dalam sektor pelancongan Islam juga terkesan. Sebab bila tak ada pergerakan pelancong, sama ada dia dalam apa kategori pun, sama ada dia orang Islam atau bukan Islam, semua terkesan. Jadi situ rupanya kita lihat secara objektif keperluan untuk kita melihat kepada reskilling, upskilling dan juga memberikanlah pada skill yang perlu kita pertingkatkan sebagai satu persediaan apabila keadaan telah pulih dan apabila keadaan membenarkan kita membuat mana full swing business arrangement seperti sebelum tu lah. Jadi mana dia, kalau saya nak pinjamlah apa yang disebut oleh Datuk Haris tadi, yang 5 elemen tadilah, clarity, kemudian feedback dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu memang terpakai. Kalau sebelum tu masa kita mula-mula belajar tu Datuk dan Dua Anak Hajah dan Dr. Zakir, kita pun belajarlah. Kita belajar. Kata bila kita betul-betul nak apply ni. Kalau kita nak pergi one-to-one coaching tu perlukan jugalah. Tetapi dalam konteks lebih besar, dalam konteks korporat lah ataupun organisasi, semua elemen-elemen yang disebutkan tadi itu memang ketara segi pemakaian dia. Kita kena tengok balik our goals. We cannot depend on our previous goals. Things has changed a lot. We have to reset our target, and then having our target
in place, then we need to have our feedback lah, whether our stakeholders really understand what we are doing, and then what else they need to be informed, because everybody just in situation where they don't know what to do. It never happened at this. The impact is so huge. And then then it relates to the attitude. You know, Datuk, you tengok during the 2 years ni, the attitude has changed, the behavior has changed. Dulu dia kata work from home, dia kata I tak boleh, dia kata I kena duduk kat office. Datuk tadi pun dah cerita, dia dah bila contact dia tak tahu dah mana sampai kampung dah. Ada attitude. So jadi macam mana kita nak handle this attitude is another challenge. Relates to buka lah macam Dr. Sakir sebut tadi. Volatile, uncertainty, and then agility dan sebagainya. And then kita tengok balik kepada skill. Bila dah ada attitude tukar tu, kata apa skill yang perlu ada kat situ. Jadi saya dalam ruang lingkup kerja saya kena ambil satu tindakan yang agak drastik lah. Dari segi decision making tu memang kena drastik. Makna kita kena tengok balik, kita kena pull out all the resources, and then we have to push back the resources to the industry. And then in order to push back the resources, we need to make sure that all our employees, all our marketing team, our branding are ready to get the response from the marketplace. So, and then obviously it will change the conversation when the conversation has changed a lot, talking about the importance of having resilience plan. Dulu orang tak sebut lah, kalau crisis management tu dia kata crisis tu bila-bila boleh main kita. Tapi are you prepared for the crisis? That's another thing. You are prepared, whether you have put your management crisis plan in order. All these things, sekarang ni tengoklah banyak orang cakap SOP ke, cakap apa semua dan sebagainya. Jadi dalam konteks coaching, selain daripada untuk kita menyediakan diri sendiri, rupanya kita akan terkejut apabila kita berhadapan dengan pihak yang memerlukan coaching tu. The language is different, the terminology is different, and then even the expectation from the coach also different. So Doktor, Alhamdulillah. Datuk dengan Dr. Sakir ni insya-Allah ni. Datuk. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk. Terima kasih Datuk. Datuk Dr. Razif dan juga Datuk Haris. Of course sama-sama kita ni seorang kuat datang dari negara seberang. Ya. Dia juga seorang founder pada satu NGO, iaitu dikombinkan tiga negara, Singapura, Malaysia, Indonesia. Dan dia seorang ibu, seorang pemimpin, seorang chairman dan seorang leader. Tentulah dia lebih banyak terdedah. Dia juga seorang coach, dia juga seorang terapis, dia juga seorang kaunselor. Ini banyak pengalaman ni Datuk pada Datuk Haris. Ini bukan orang biasa ni, Hajar Zubaidah ni. Jadi sebelum saya nak jemput dia bercakap, saya ingin nak buat sikit rumusan apa yang disampaikan daripada Datuk Dr. Razif dan juga Datuk Haris. Datuk Dr. Razif dan juga Dr. Haris. Saya boleh kumpulkan di sini empat benda yang terang tadi melibatkan volatility, melibatkan uncertainty dan juga melibatkan complexity dan ambiguity. Yang itu dikatakan buka. Buka ni bukan di luar saja. Sekarang dibuka di dalam dan buka di luar. Apabila di dalam stable, buka di luar boleh kita hadapi. Yang ini masalah kalau buka di dalam, tak boleh nak dihadasi dengan luaran. Jadi tepatlah apa yang disampaikan tadi, from inside out, kekuatan dalaman. Sebab bila Datuk cakap tadi keadaan yang tak menentu, bila kita dalam keadaan volatile, what we need to do, we have to clarify kita punya vision. Correct?
Kita check back kita punya objektif dan sebagainya. Bila tentang complex uncertainty, benda satu tak understanding, first kita try to understand. Di dalam uncertainty itu yang mana yang betul-betul kita understand. That means during the period uncertainty, we master the skill of understanding what is happening, what we want, what we should do, and what we can do. Yang tiga, it involve complexity. Complexity ni saya tak mau terang detail lagi. Complexity, bila menyentuh complexity, what need work for us to do? The answer is we have to clarify. We must get clarity. Right? And then the last one, ambiguity. Kita pun tak tahu, tak tentu semua. Sebab tu Datuk ada sebut tadi kuatan agility. Maka bila ada ambiguity, maka perlunya ada agility. Jadi bertetapanlah seperti yang Datuk cakap tadi, perlunya kalau boleh kita ada sedikit kebolehan buat coaching. Pemimpin dan coaching ini sebahagian antara satu dengan lain, kukuh-mengukuhkan satu dengan lain, seperti lagu tanpa irama, maka long lay lah dia tak bermaya. Jadi dari situ itulah kita rasakan buka ni adalah sesuatu yang tiap-tiap bisnes kita lalui, bukan kata tunggu masa COVID-19 ni, memang dah kita buat everyday. The world is the networking ataupun the new normal that we are facing now. Jadi cara langsung how to organize things accordingly. How do we start doing our business as normal? Because new norm memerlukan new normal, memerlukan new pendekatan. Jadi untuk tambahan lagi, saya silakan yang berbahagia, iaitu kita punya Hajah. Dia juga seorang coach, Hajah Zubaidah. Sila Hajah, buat sikit apa yang Hajah ingin nak sebut, nak tentuh apa kita cakap tadi. Sila Hajah, silakan. Terima kasih Dok bagi peluang untuk sharing info sikit. Alhamdulillah, terima kasih dengan Dr. Haris, Datuk Haris dengan Datuk Razif. Banyak info yang sebenarnya saya belajar walaupun masa berapa minit tadi dengar. Terima kasih for the info-info yang dicurahkan, mutiara-mutiara sebenarnya supaya kita lebih matang dalam resilient kita ni. To me, memang Allah menguji kita, mengantarkan tentera-tentera beliau untuk kita hidup bersama dengan tentera-tentera yang Allah hantar ni sebenarnya. Of course lah, dengan new norm ni, as what Dr. Shakir sebut, new norm ni, new planning, new planning, everything. So VOCA is in life also lah. To myself also, memang dalam pandemic itself ni pun, that's how I kenal our Dr. Shakir Musaffar. Because I'm also looking for coaching, to be coached by myself, even though I don't do big business, but I do only small business. But to me, coaching is a need in every aspect, in every aspect of a human being, especially bila new norm ni kan, kita menggelabah sikit lah, how to manage our time, how to input with all the environment among us. So that's how, give me a minute. Okay, that's how I do searching for coaching to get myself or myself how to I'm going to adapt with the environment lah. Walaupun I cakap ni tentera Allah boleh, tapi at times pun kadang-kadang kita down, we do not know what to do, and we need people to coach us also, so that we are more istilah mantap sikit lah dalam menghadapi ujian-ujian pada new norm ni. That's how I kenal Dr. Shakir, Dr. Datuk Razif and few other friends also. So to me, bila I've been coached, I rasa that this life of new norm ni is not a boring life actually. In fact, it makes you more creative, more innovative, and of course initiative is there to present your life, your 24 hours life. I pernah nak minta kat Tuhan 25 hours, tentu tak akan dapat pun kan. The life is only 24 hours or so. The limit is there. So
bila Datuk Razif coach me about this limitation, dia pun terkejut nak minta 25 hours in life. Tak boleh. So that's how we have to maintain with our 24 hours in life and to make it more creative, innovative and initiative. Itu sedikit, Dok. Alhamdulillah, terima kasih pada Hajah dan datuk-datuk sekalian. Alhamdulillah hari ini mintalah sahabat-sahabat kita yang dapat ikuti ni sikit ke banyak pun tak apa, please share lah. Share, the more you share the better, because benda-benda macam ni dia bersangkutan apa yang kita sudah hadapi sekarang. Kita memerlukan kekuatan dalaman menghadapi keadaan yang begini serupa. Yang seterusnya dari apa yang kita disebutkan tadi daripada Hajah dan juga Datuk kita ni, boleh kita katakan bahawa bila kita berhadapan macam ni, kita kena ada keadaan lebih bersedia daripada dulu. Bahkan kita mesti melebarkan kita punya perspektif. We have to widen up our perspective. Kita kena narrow down. Because first we have to go to the bigger picture. Alhamdulillah semua terang pada bigger picture, baru dia orang zoom pada small picture. Hebat ni, kalau orang ada skill coaching ni, cara penyampaian dia pun cukup teratur. Kita boleh mendengar. From the bigger picture, go to small picture. Now I'm going to go a bit small picture. All these things boil down to our listening skill. Apa yang dimaksudkan listening skill? Iaitu mendengar sesuatu, dengar dia kata, where is this coming from? Where is this going to? Macam kita kata tadi, kalau keadaan volatility, kita kena tengok kita punya keadaan vision sekarang ni. Boleh stand tak dengan keadaan sekarang ni? Yang kedua, kalau kita sentuh uncertainty, kita faham tak benda ni? First, try to understand. Sebab itu dia kata content analysis ataupun situational analysis. Kalau dulu lah kita pakai tahun 80-an, 70-an dulu. Then, everything tend to be complex. Complex saja. Kalau pick up complexnya, jam, kita tak boleh buat apa. The question is, which one is clearer to us? So, kita kena ada macam binocular dulu. Dan last kali, ambiguity. Benda yang kita tak tahu apa langsung. Inilah kita kena ada agility. Bila agility ni, kita boleh survive. Juk kata, rupanya kita dengan ada benda ni dah Allah bagi kat kita. Apa yang timbulkan Datuk tadi menyebabkan pendengaran kita, kita nak fokus kat mana sekarang ni? Where is our focus of attention? Ini boil down to listening skill. Yang kedua, apa actually yang kita boleh buat dan apa yang diperlukan orang di luar sana. Macam Datuk kata, Datuk Razif kata, dan juga termasuk Datuk Haris kata, dia baru pindah, dah ada beberapa bulan, pun kena lockdown utama, nak kuat staff dah balik kampung lah. Everything is uncertainty. Alright, bila uncertainty, kita kena understand the situation. Only then kita appreciate. So first we listen to understand. We listen to appreciate. Alright. Kemudian yang seterusnya ialah kita nak tengok pula apa yang ditakrifkan sekarang ni berbeza pada dulu. Interpreting, how we interpret keadaan sekarang ni dengan keadaan dulu. Because the new normal will not go back to dulu punya normal. It's different. So bila when a new normal, saya ada baca buku itu saya sebut, dia kata post corona. Post corona. Dah keluar dah buku post corona. Saya dah cakap dulu. Banyak disebut tu post corona. Daripada bentuk perubatan, bentuk communication dan semua berubah. Alat-alat pun berubah. Even apa yang kita pakai sekarang ni, tak lama 2-3 tahun akan obsolete tuan-tuan dan puan. Benda baru akan timbul lagi. Dan berikutnya juga kita kena tahu macam mana langkah pertama kita buat. Sudah kita betul boleh menerima apa saja yang terima dengan seadanya. Sebab itu kita kena kata Alhamdulillah. Sebab itu kita kata Alhamdulillah. Walaupun susah, Alhamdulillah. Bila menyebut dengan Alhamdulillah tuan-tuan, secara tak langsung lebih terbuka luas pandangan dan pemikiran kita. Sebab apabila kita sakit, kita tumpu pada satu benda saja. Sebab kita yang lain kita tutup. Mengapa tidak kita buka ruang lingkup yang lain? There are so many windows of opportunities. Jadi berterah apa yang saya cakap tadi, saya silakan kita punya panel, sama ada Datuk Razif nak cakap dulu ke ataupun Datuk Haris, sambungan tentang tajuk kita cakap ni. Sila. Sila, Datuk Haris ke Datuk Razif? Sila Datuk Razif.
Silakan bagi tamu pada muda senior tu. Datuk, you unmute. Ya. Okey. Terima kasih. Tu Haris bagi laluan. Sama je kita ni, betul. Belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya tadi pun agak teruja lah sebab dia berbalik kepada cara yang digunakan oleh master coach kita, Dr. Sakir tadi, mana apa yang saya nak berkongsi tentang proses lah. Mana dia, walaupun kita agak menyangkakan sesuatu feedback daripada pihak yang kita coach ataupun pihak pekerja ataupun pegawai, tetapi bergantung kepada kekuatan soalan-soalan yang dikemukakan. Jadi sebelum tadi tu pun tak ada perancangan pun kita nak cakap tentang VUCA hari ini. Sebab apa yang dimaklumkan dia lebih berbentuk very structured kalau kita tengok yang kita terima tadi tu. Tapi apabila kita dalam satu situasi yang sebenarnya, macam hari ni, macam this the right moment ni, the now moment tu, dia rupanya dia akan memberikan satu lonjakan ataupun goncangan kepada minda kita. Rupanya apa yang kita rancang sebelum ni tidak semestinya akan berlaku. Dia bergantung kepada situasi yang ada, yang sedang kita lalui sekarang ni. Mana dia kita boleh kata it can change anytime. Itu dalam konteks, dalam landscape yang ataupun setting yang dalam 1 jam ni, doktor. Tapi bayangkan apa akan berlaku di dalam real setting di luar sana. You know, we go for the meeting, we prepared everything, and then kita pun dah buatlah semua jangkaan-jangkaan ni, soalan-soalan yang akan ditanya. Tapi bila kita pergi ke keadaan yang sebenarnya, dengan suasana yang berbeza, dengan kita dengan memandang dari segi physical outfit pun, secara tak langsung dia akan membuat satu perubahan kepada proses minda. Jadi apa yang saya nak kongsikan di sini, selain daripada sebelum kita dapat mendengar daripada pihak kedua atau pihak ketiga, pada saya kita kena dengar dulu bisikan-bisikan yang ada dalam minda kita. Sebab kita kena buat some internalization lah. Macam tadilah bila kita boleh cakap lah uncertainty, complexity, ambiguity. Tapi dari segi kepahaman tu sendiri, dari segi ilmu tu, kita perlu mantapkan dulu. Kadang-kadang is good to say the word, but for the sake of saying the word, without understanding really, carefully, and deeply about a particular term or a word that we are planned to use. Sebab saya dalam proses dalam setahun yang lalu, rupanya saya relate ni kepada sekarang kita ada peluang mendengar macam World Quran Hour, macam saya di ITC pun alhamdulillah dapat bekerjasama dengan pihak yayasan di luar sana, yang bila kita mendengar balik setiap perkataan ataupun setiap butir yang disebut atau didengar
mempunyai makna dan konteks yang berlainan daripada satu masa ke satu masa. Mungkin A pada pukul 5.30 petang bermaksud A, tapi mungkin pada 5.45 dia bermaksud B ataupun C. Jadi kat sini rupanya that's the richness and also the complexity of coaching itself that we need to really comprehend lah about it. Thank you, Doktor. Alhamdulillah. Betul, sebenarnya secara tak langsung apa yang kita sebut tadi dia menyentuhkan semua yang kita cadangkan, iaitu dia melihatkan dari sudut tepat sekali seperti Datuk Razif menyebut, what we say now is tomorrow different. What we see now is going to be tomorrow different because everything is uncertainty, everything is unceasing change. Perubahan tu memang tetap berlaku. Itu kehendak Allah. Sebab tu ada bezanya reality dan actuality. Apa yang terhapu dengan kita sekarang ni adalah actuality. Tapi realitinya dia akan berubah. Kita tidak tahu, tuan-tuan dan puan-puan. Sehingga kita sampai ke peringkat tu. Jadi sebagai manusia kerdil, manusia biasa, hamba Allah, kita berusaha dan berdoa. Dan kita sentuh balik tadi, bila cakap tentang tadi, menyentuh tentang soalan. Bila kita menggunakan soalan di dalam coaching, itu kemampuan mencipta soalan, to craft the question is depend on the capability and developmental stage of the coach to construct or to craft a very good, powerful question, no matter under what discipline. The way you bring up the question membantu orang tu berfikir. Rupanya tanpa soalan kadang-kadang kita tak tahu kat mana nak fikir. Rupanya elemen dalam coaching ni boleh kita pull out satu dari elemen ni pun boleh membantu. Misalnya, jika sekarang ni sedang berlaku keadaan macam ni, kita tak boleh lari. That means we have to face the reality. Jadi kita kena prepare kekuatan dalaman. Kalau kita dah disiplin diri kita macam tu, insyaAllah kita boleh melangkah macam biasa tanpa ada gangguan, ketakutan dan sebagainya. Tentu sekali kita kena redha apa yang kita lalui. Yang berikutnya, menyebabkan apa yang kita selalu buat ni, skill-skill kita dulu sekarang ni, kita kena betul balik skill tu. So bila kita buat new skill, daripada skill ni bila dikumpul lama-lama maka akan jadi satu attitude ataupun tabiat. Rupanya coaching, dia secara tak langsung boleh membantu seorang tu berfikir termenung sebentar. What need for me to do to change what's happening to me? Rather than kita kata aku jadi ni macam ni lah macam ni, then we are not moving anywhere, we are remain there. Kita tak bergerak. Betul macam Datuk kata, the minute we say something, esok maksud dia ada berbeza. Jadi meaning making perkataan yang sama kita sebut sekarang dengan 10 tahun, 20 tahun lalu dah berbeza. Kalau dulu orang tak tahu apa dia komputer, kalau dulu orang tak tahu apa dia VUCA, sekarang ni semua orang cakap VUCA walaupun dia tak clear apa itu VUCA. Yang berikutnya juga kita cakap iaitu dalam bentuk macam mana kita nak mendengar seseorang cakap tu yang boleh membantu kita membuka minda orang yang memerlukan perkhidmatan kita. Jadi ni saya jemput seorang kita punya panel sini, iaitu orang kuat, orang muda daripada utara tanah air. Okey, kalau tadi daripada luar negara, daripada Singapura, daripada Kuala Lumpur, dan sekarang ni kita buat mai daripada utara. Yang berbahagia Dr. Kusaini. Dr. Kusaini ni juga dia seorang coach dan juga pakar dalam NLP dan juga pengarang buku. Hebat-hebat ini. Yang kerdil yang tak tahu apa ni memang saya lah. Sebab tu saya kerja belajar banyak. So today learning point for me lah. Jadi saya menjemput yang berbahagia kita punya Dr. Muhammad Kusaini. Sila say something bersama dengan tetamu kita. Terdapat sini Datuk Muhammad Haris, usahawan, entrepreneur juga. Yang berbahagia Datuk Dr. Razif, Ketua Pengarah ITC. Dan juga yang berbahagia kita punya founder daripada Singapura, Hajah Zubaidah. Yang bersama kita hari ini, Dr. Kusaini. Silakan. Saya serahkan tuan majlis ini sekarang. Terima kasih kepada Dr. Syakir selaku moderator. Yang berbahagia Datuk Haris, ingat pertama kali kot jumpa dalam ni Datuk Razif dengan Hajah Zubaidah ni kira union lah. Okay. Alhamdulillah saya diberikan peluang lah untuk berada dalam sesi yang majlis ilmu ni. So tadi dengar Datuk Razif cakap memang saya rasa pendek juga Datuk cakap, kalau dihurai tu sedap lagi nak dengar kan. Okay, so minta izin lah untuk mungkin saya berkongsi sedikit.
Saya adalah buat beberapa sesi coaching. Jadi macam disebut oleh Dr. Syakir tadi, Master Coach Dr. Syakir. Jadi saya nampak dengan klien punya willingness to change, dia akan berjaya capai hasrat yang dia nak lah. So tadi Dr. Syakir pun ada sebut the power of question. I mean kalau just kita ada something to share, or klien tu ada macam-macam dalam diri dia, tapi without power question ataupun something yang boleh trigger out dia punya potential, upraise that one, mungkin dia tak akan mampu di upgrade lagi. So saya nampak dalam satu case yang saya buat tu dengan klien yang dia sebelum tu dia follow coaching dengan AADK untuk resign pula, berhenti berdadah. Dan saya pun pelik lah kan, pasal apa dia follow tu dekat setahun lebih and yet benda tu percuma. Tapi dengan saya, he need to pay. So saya pun tanya, sebab apa you tak continue kat sana, free apa semua kan, ada facility, ramai kawan-kawan apa semua. And then dia kata, ni saya reserve lah. This is not to kata ADK tak bagus semua kan, tapi just to share pengalaman saya. Dia kata di sana tu lebih kepada macam dia rasa macam dia diminta untuk berhentilah dadah tu. Whereas kalau di sini dengan coaching, dia sendiri nak, yet he's willing to pay. So for him, by paying the service or the consultation dalam dalam coaching punya tu, dia rasa is part of dia punya commitment. And then from there, it's very easy for us as a coach untuk nak bantu dia untuk challenge dia punya belief, and sampai tahap memang dia betul-betul betul-betul terbukti lah dia nak tinggalkan dadah tu. Itu dalam case untuk macam more or less terapi lah. So kalau as compared tu macam VUCA apa semua tadi tu, so saya rasa ingat the same thing kalau boleh diandaikan dengan managerial apa semua, leadership. So it's just about the attitude lah. So kalau ada attitude yang betul, yang sanggup open-minded, yang sanggup being guided, yang betul-betul nak di coach, saya rasa walaupun datang VUCA apa semua, IR 4.0 and all those things, so it shouldn't be an issue pun. Sebab kunci tu ada pada kita, dan kita pun nak with sedikit touch daripada coach yang certified, so kita boleh bantu dia untuk upraise lagi dia punya potential tu. So sedikit lah daripada saya yang saya dapat kongsikan, yang mana pengalaman tu sangat menarik bagi saya. Dan after 6 bulan, after dia dah betul-betul boleh keluar daripada tu, dan yang lebih menarik tu saya buat dalam sesi Zoom saja pun, sebab kan jauh kan, dan saya pun dia refer oleh somebody. So after baru ni dia datang lah, lepas dah boleh travel, dia datang all the way from Negeri Sembilan, datang jumpa. Dan dekat situ memang yalah, tapi dia cerita lah memang alhamdulillah, thanks sebab saya berjaya. Dan dia bangga lah sebab benda tu dia pun tak pernah terfikir. Dia ambil daripada dia since form 4 sampai umur 32, which is 16 tahun, dan dia pun tak percaya yang dia boleh tinggal lah that kind of dia panggil apa tu, syabu ataupun methamphetamine lah. Okay. So sedikit sharing daripada saya. Mungkin saya pun nak dengar lah pandangan daripada Datuk-Datuk dan Haji Zubaidah. Okay, terima kasih doktor. Terima kasih Dr. Haji Dr. Kursaini. Kupasan yang mengimbangkan suasana, satu pendapat yang kita kata sama juga experience. Nunjuk kata kalau orang datang macam ni lah, kita pergi Mekah, orang bawa free lain, bila kita bayar sendiri lain rasanya. Betul atau tidak tak tahu lah, betul tak? Kalau kita guna wang kita sendiri pergi Mekah, rasa dia lain daripada kita. Kalau orang bawa kita free pergi Mekah, rasa dia lain, betul atau tidak? Yang tu saya tak tahu. Begitu jugalah kalau orang yang memerlukan sesuatu, dia rela dan reda, sanggup membayar. That is no other way, insya-Allah merupakan langkah utama daripada 1000 langkah akan datang menuju kepada kejayaan. Jadi rupanya bila coaching ni bercakap dengan orang kata coachable, orang yang sanggup di coach. InsyaAllah. Begitu juga keadaan sekarang ni, saya dapati ada juga yang duk negotiate nak take my coaching service,
Silakan. You ada banyak culture, buatlah pilihan. Kita tak kisahlah, pilih. Bukan kita seorang yang pandai, ramai orang pandai. Sebab I cannot be pandai than the rest because other people is better than me. Maybe I'm already obsolete. There are more people is better than me. We do not know. But insyaAllah kita bertawakal untuk yang terbaik. Salah satu yang kita lakukan sekarang ni ialah untuk memperbaiki diri kita. That's why saya buat live ni dengan kita. Sahabat-sahabat yang dengar ni, tolong share. Memberi kekuatan. Saya tahu ramai yang dengar ni. Pakar hipnoterapi pun ada sedang mengikuti. Pakar NLP pun ada. Ya. Pakar coach pun ada. Pakar konselor pun ada sedang memerhatikan percakapan kita hari ini. Ya. Saya mengalu-ngalukan kalau ada feedback. Terima kasihlah kepada sahabat-sahabat yang kita dah share. Cikgu Hafni. Cikgu Hafni ni ialah orang kuat anak murid Dr. Ben Fazil. Selamat datang. Dia terus men-share. Dan juga anak murid Dr. Ben Fazil pun ada di sini. Dr. Syed Syukri. Daripada Terengganu pun ada. Dan juga orang kuat. Ini Tuan Azman. Azman Taib. Ini orang kuat. Tuan Azman Talib. Ini orang kuat semua. Semua yang datang ni orang pandai-pandai. Kita pun risau. Tolong lagi feedback. Macam mana kak? Tak betul, tegaklah kami. Okey, seterusnya menyentuh dengan benar ni. Saya dapat melihat apa yang disampaikan oleh keempat-empat panel kita. Menyentuh kepada 3 area. Rupanya keempat-empat ni ada kebolehan sensing. Ataupun sensing boleh orang kata menyentuh, boleh mengenal pasti, boleh merasai dalam bentuk ilmuan. Bagaimana nak melakukan sesuatu, dia orang tak tepu. Dia kata thought is pathological. Moving in thought is not pathological. Dia kata pemikiran tu kalau biar beku dia tak bergerak. Tapi bila fikiran tu digerakkan, maka dia boleh cari jalan. Coaching ni salah satu juga nak menggerakkan. Sebab bila kita duduk dalam satu rumah, kita bincang, maka kita terselamat. Sebab bantu-bantu. Apa yang tuan-tuan sebut tadi ialah pertama sekali ialah kontak. Kontak itu daripada observation. Sama ada bentuk individu, pengalaman individu dan sistem dan organisasi. Yang kedua, Datuk-Datuk dan juga Hajah dan Doktor sebut identity. That means you can recognize identity kita sekarang ni. Identity sekarang ni dalam abad 22. Kami to 22 lah. It's no more in 20. Kita pas dah 20. Maka kita melihat sesuatu yang kita rasa kita kena melihat balik pengalaman kita lalui ini sebagai satu aset untuk kita menuju ke depan. Lagi satu juga, being. Alright, being seorang usahawan, being seorang entrepreneur, being seorang ketua pengarah, being sebagai co-founder dan menjadi seorang pensyarah dan sebagainya juga, pakar dalam bidang coaching dan sebagainya. Apa yang saya dapati ialah semua trend melihat sesuatu from different context, berpelbagaian. Maka experience itu membantu kita melihat dalam bidang-bidang yang berbeza. Begitu juga dalam bentuk identiti. Rupanya tak langsung entiti kita pun akan berubah sedikit. Entiti saya macam ni, apa yang kita lakukan dengan style kita buat dulu akan berubah. Macam Datuk kata tadi, kita kena tengok balik, kita kena kaji balik dengan kemampuan kita ada. What need for us to do now? Dan satu lagi ialah inner state diri kita ni. Kita kena upgrade. Yang ni home hipnoterapi, orang NLP pandai lah. Saya sebut inner state tuan-tuan. Tapi bila saya coaching, memang saya terpaksa guna ni memahami keadaan orang. Bukan memahami inner state seseorang sedang bercakap. Begitu juga, secara tak langsung, tuan-tuan mengetahui how to take action. Jadi, skill of awareness tu cukup kuat. Skill of awareness, kata saya gunakan. Boleh, orang kata ada macam special antenna. Sebab tu, the higher you are, you see more better than people at lower level. Maksud dia kalau duduk tingkat 10, kita nampak lebih jauh. Orang duduk tingkat 4 tak boleh melihat. Bagaimana orang tingkat 10 melihat? Begitu juga tentang menunjukkan quality leadership present tu ada. Sifat-sifat kepimpinan tu ada. Dan last sekali kita melihat daripada segi apakah lagi cadangan-cadangan daripada sahabat sekalian. Isu dalam coaching ni perlu kita cungkilkan sebagai satu tool yang peserta kita mendengar sekarang ni, yang telah share ni, boleh bawa sebagai oleh-oleh kepada masyarakat, community, organisasi mereka. Saya silakan pada Datuk Razif. Datuk Haris, sila Datuk Haris. Ya, saya nak kata few points, important point kat sini yang telah disebutkan oleh Dr. Razif, Dr. Shakir tadi. Ya. Kita dalam proses coaching what actually we want to derive from coaching ni, by end of the day kita
the knowledge base betul kita perlukan, di mana broaden knowledge base untuk membolehkan kita capture dan juga acquire kemahiran tertentu, ya, skill. Because kita dalam proses coaching ini kita nak move forward. Tambah sekarang dalam kalau kita sebut change ni dia bukan lagi satu alternatif. Dia is a change, dia satu a must. Okay, dalam konteks sekarang lah, yang semakin mencabar sekarang ini, mention about new norm, a new approach, innovative everything, how you want to move forward, kan? Jadi kita perlu ada ini, acquire as a coach that you must have no choice lah. Maksudnya kita tak ada pilihan to acquire knowledge pada diri kita, especially with regards to interpersonal skill lah. Bila coaching you nak explore, kan, you nak explore potentiality yang ada pada orang lain. Okay, dia punya strength yang mana how ability, ya, so kita kena develop capacity dan capability building. Ini cabaran sekarang ni lah, ya, how we want to strengthen our ability, capability dan capacity yang kita ada, nak melalui cabaran yang sudah ada, kan. Contohnya lah kita kalau the young semua, yang generasi baru sekarang ni, dia don't face any problem lah kalau kata dia nak go for change in terms of approach dalam orang kata tata cara issue distances ke apa semua ni. Dia ada mekanisme. Kita dulu tak orang kata appreciate sangat on the IT ke teknologi ke, kan. Sekarang ni no choice, you nak explore kata teknologi 4.0, kira you dah tak boleh nak kata apa dia, aku tak faham, I don't want to use, kan. Jadi kita no choice, tak boleh. Kalau kita you left behind lah dari segi nak, especially tata cara kerja dan sebagainya, how you want to approach the culture. So it mean that dia berkaitan dengan culture of the organization. Maksudnya kita kena review dan have a new culture of development in terms of knowledge, acquire knowledge, and then the work process, workflow dan sebagainya, dan akhirnya you moving towards your objective yang kita nak lah, kan. Especially to develop orang kata effective team building, team yang kuat. Okay, kalau tidak nanti kita akan orang kata approach dalam silo lah, you shock sendiri lah, jadi kita tak nak we are in that situation, jadi itu saya nampak dalam konteks coaching ni dah jadi satu yang orang kata is a very important and become very orang kata in terms of building capacity and capability building. Ini saya nampak that we really a big challenges to us. Alhamdulillah Datuk, terima kasih Datuk. Kita hari ini ada hebat-hebatnya panel. Datuk Haris, ya. Datuk Haris seorang CEO, seorang entrepreneur, seorang company secretary, seorang director dan juga seorang trainer, dan juga seorang coach tuan-tuan dan perempuan. Ini semua practical person. Dan of course kita bersama kita Datuk yang berbahagia, Datuk Dr. Razi, seorang coach, certified coach, berpengalaman dan melalui banyak proses yang mana sharing cukup tak ternilai lah. Termasuk kita ada founder, co-founder, iaitu Hajah Zubaidah, dan juga kita ada Dr. Kusaimin. Yang berbahagia Datuk Razi, sila bagi sentuhan lain-lain jika Datuk ingin sebutkan. Saya mengalu-ngalukan Datuk, komen Datuk, saya dapat melihat apa yang Datuk sampaikan tu menyebabkan saya pergi kepada buka. Saya terpaksa pergi kepada buka. Because sentuhan-sentuhan tu telah membuka minda, menyentuh sifat-sifat buka dan sebagainya. Sebab practicality itu mustahak. Sila yang berbahagia Datuk. Terima kasih Dr. Zakir. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tertarik apa yang disebutkan oleh Datuk Haris tadi berkenaan dengan capacity building. Mungkin sebelum ini memang telah ada capacity building ataupun pembangunan capacity, tapi dari pengalaman yang kita lalui, bagaimana kita nak memulakan capacity building tadi itu, dan juga dengan hubung kait apa yang disebut oleh Datuk Haris juga tadi, iaitu capacity, capability dan juga competencies. Mungkin sebelum tu kita melihat tiga komponen secara berasingan. Mana kita gunakan secara silo lah.
Makna terus kita terjun kepada kompetensi tanpa melihat kepada capability dan juga capacity. Itu yang kita kalau kita tengok dalam the triangle, the needs of training, secara lumrahnya melalui pengalaman kita terus kepada kompetensi, bagaimana kita nak develop the skill. Tapi dalam banyak kali, dalam banyak situasi, rupanya skill yang kita dah develop mungkin dah 2 tahun, 3 tahun, dia kata, I don't want this skill. Dia kata, sebab capacity minda masa tu tidak selari dengan skill yang dia perolehi. Jadi dari segi cost factor lah. Sebab bila dalam anak macam sekarang ni, dia kata, okay, just go for any training. I want you to develop yourself, your capacity ataupun your competencies. Jadi kat sini saya melihat kepentingan terutama daripada pihak HR sendirilah, bagaimana melihat kepentingan ketiga-tiga elemen ini untuk digunakan dalam training need analysis lah ataupun training requirement. Jadi itu yang dapat saya reflect lah, Doktor. Yang menggunakan pakaikan platform ataupun hujah daripada, bukan hujah lah, mana statement yang dibuat oleh Datuk Haris tadilah, mana telah sampai waktu dia pembangunan kapasiti itu dilihat dengan secara holistik, dengan secara lebih menyeluruh lah, rather than kita melihat pada satu persatu. Terima kasih, Doktor. Alhamdulillah, Datuk. Terima kasih because Datuk Ari menyentuh tentang capability, capacity dan kompetensi. Betul lah, sebagai Datuk Haris kata, Datuk Razif kata, apabila kita nak tingkatkan kompetensi, kita kena menyentuh pertama sekali ialah daripada sudut apa kita katakan dia punya capability. Alright, maka di situ barulah kita dapat melihat bagaimana kita boleh orang katakan meningkatkan capability, capacity dan juga kompetensi. Okay. Kalau ikut apa yang saya nak cuba share tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bawa sikit dalam menyentuh apa yang Datuk cakap tadi. Di sini boleh nampak kat ni skrin ni? Okey, ini yang disebut oleh tadi Datuk yang berbahagia Datuk Razif. Piramid sumber manusia dari perspektif perkembangan. Jadi kompetensi atau keupayaan diaplikasikan, itulah kompetensi. Dia bermula daripada keupayaan ataupun capability. Jadi nak meningkatkan kompetensi itu tadi, maka kita kena pertama kali sentuh keupayaan ataupun capability. Jadi dalam sinilah yang kita dah latih dalam bentuk coaching, iaitu terdapat dua unsur penting di dalam capability atau keupayaan. Satu, cognitive development, kemampuan berfikir. Yang kedua, kemampuan atau peranan yang dimainkan oleh ED, social emotional development. Pencantuman kedua-dua elemen ni, cognitive development dan juga social emotional development, menyebabkan berlakunya frame of reference, focus of attention. Dari situ dikembangkan melalui capacity. Melalui capacity ni dia punya behavior, dia panggil need press. Iaitu this capacity mengikut keperluan. Macam sekarang zaman COVID, zaman sebenarnya dia boleh sesuaikan kalau dia dilatih. This is what developmental coaches is training now. I think Datuk Haris pun tahu juga. Tetapi saya nak berjelaskan di sini. Terima kasih kerana Datuk Razif menyentuh benda ni. Maka selepas kita lalui sinilah, makalah baru berlakunya peningkatan kompetensi. Apa yang berlaku kita buat sekarang ni, kita repeat the whole thing what we know, we try to make variety of element how to increase the competency. Tetapi kompetensi tak bergerak sebab dia punya asas di bawah itu merupakan dia punya capability, iaitu ED dan CD. Yang katakan ED ini ialah meaning making. Selagi tidak berlaku perubahan meaning making dia terkini dengan terdahulu dalam bentuk alat-alat duniawi yang kita pakai, maka dia remain obsolete.
Cognitive development, kemampuan dia bukan sekadar mencerita benda telah berlaku dari segi kontekstual, tapi berkebolehan to remediate antara reasoning, understanding of logic dan menyebabkan berlaku benda baru. Maka barulah berlaku transformasi. Apabila perkembangan keupayaan ini meningkat, diikuti melalui passing through the capacity, maka akal secara tak langsung akan meningkatlah apa yang dikatakan kompetensi. Jadi dalam zaman sekarang ni sememangnya begitulah keadaannya, dan kita bincang dan ulasan dah buat betul luas. Jadi saya mengalu-alukan kepada sahabat-sahabat yang ikuti di sini, tolong share, dan kalau ada soalan sila tanya. Sebelum tu kita dah cakap dah sejam dah. Saya silakanlah yang berbahagia kita punya orang kuat kita ni, Dr. Haji Muhammad Kustani. Sambung Tuan Haji, kalau ada apa-apa Tuan Haji nak cakap. Should I switch off, tutupkan yang ni ataupun macam mana Haji? Dr. Kustani. Okey lah juga kan tengok ni dia punya, tadi tu kita nampak secara overview. Sekarang apabila dikongsikan oleh Dr. Shakir tu, nampaklah dia punya, kalau keupayaan tu, the importance of the combination of CD, which is cognitive development, plus at the same time concurrently dengan ED lah, which is emotional development. So ada certain individu ataupun ni dia mungkin terlebih kepada CD, which is cognitive, more cognitive rather than emotional driven. So by balancing both CD and ED, so proses ni boleh di apa nampak before the coaching itself lah, waktu interview session, all those things. So from that apa namanya, once ditengok, dilihat lebih detail dalam need press capacity, so from that baru boleh cungkil lebih detail lah yang disebut oleh Dr. Shakir tadi in terms of competency. So once the highest level of the pyramid, then it should be apa nama ni, hasil yang dapat tu dia holistic atau komprehensif lah, not just having leaders yang just very purely focus on cognitive only. So kat sini the importance of the holistic punya human resource kita nampak lah, dan proses ni boleh berlaku dengan coaching. Nah, itu pengalaman yang saya rasa saya boleh kongsikan sedikit sebanyak apa yang saya dah lalui dengan Dr. Shakir ni, dan saya rasa dekat sini Dato' Aris, Dr. Razif dan Najah Zubaidah pun as a coach, kita tahu dan kita dah nampak lah apa yang nak ditekankan dalam this pyramid human resource. Okey, terima kasih Dr. Shakir. Terima kasih Doktor. Hajah Zubaidah, sila daripada seberang Teberau sana. Hajah, masih ada? Terima kasih Doktor. Alhamdulillah kupasan banyak telah dibuat ni. Banyak input juga kita dapat pada petang ni daripada datuk-datuk dan juga our doktor. So to me learning journey of this coaching is very interesting lah kan. Firstly, when we see this pyramid, he build our emotional, build our connective development. So rangkuman ni kita nak menjadi seorang hamba yang berkompetensi. So to reach that stage, of course lah, we need help. Of course the coaching come in, right? So but to me, life journey is always not stable lah kan, no matter how. That's why lagi-lagi new norm ni kan, kita kadang-kadang kalau kita tak proper pun kita akan mencacat-cacat. Jadi bila kita ada this concept of coaching, it makes your life more interesting tau. It makes your life more to be in front, or to be sharing, or to be connected with the public. That's what I can see lah, sedikit. Alhamdulillah, saya ingat kita dah di hujung dah. Jadi pada sahabat-sahabat yang dapat mengikuti ini, saya ucap ribuan terima kasih. Yang mana komen ni mungkin saya tak sempat nak tengok, dah sejam lebih dah. Jadi saya ingin nak buat penutup ataupun kupasan. Sebelum ni saya minta yang berbahagia Datuk Razif
Sila buat kupasan sebagai penutup daripada pandangan yang berbahagia Datuk. Sila. Dan sila lepas tu kita diikuti dengan yang berbahagia Dr. Datuk Haris. Sila Datuk Razi. Okay, terima kasih Dr. Zakir. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam tempoh yang terhad ini, alhamdulillah saya sendiri pun dapat banyak pengalaman ataupun pengetahuan baru daripada Datuk Haris, Dr. Husaini dan juga Puan Hajah Zubaidah, dan daripada Master Coach sendiri, yang mana dalam kita terlangsung dengan pengetahuan yang kita dapat sebelum ini, di sini letaknya kepentingan untuk kita membuat revision ataupun ulang kaji. Dan saya mendapati program ini amatlah bermakna dan amat menarik untuk kita melihat balik kepahaman kita, dan juga kita melihat ruang-ruang baru ataupun mutiara-mutiara baru yang mungkin kita terlepas pandang. Jadi dengan adanya perkongsian ini, dia akan memberikan lebih makna. Dan saya tertarik apa yang disebut oleh Dr. Zakir tadi, makna kalau kita nak berbincang tu, elok kita berbincang bersama, dan untuk kita lihat sejauh mana kepahaman dan juga sejauh mana aplikasi yang boleh kita buat. Jadi alhamdulillah sesi hari ini pada saya membuka lebih banyak peluang-peluang baru dari segi pemahaman, dan juga insya-Allah diberikan peluang, saya akan cuba mengikuti dengan lebih kerap. Dan dalam masa yang sama, seperti yang saya sebut, saya akan berjumpa dengan kawan baru. Jadi hari ini kawan baru saya dalam saya punya network lah ni, Datuk Haris. We are meeting each other lah. Mana I add on another one lah to my current list of it's very colourful lah, I would say. From this. Terima kasih Doktor. Terima kasih. InsyaAllah Datuk. Maaflah. Terima kasih. Saya akan buat jemputan semua ahli-ahli kita, termasuk bahagia Datuk Haris, Datuk Ahmad Razib, dan ada lagi members kita. Kita buat gathering lah, minta suasana COVID ni reda, sihat balik. Kita akan buat lah, lebih daripada 100 orang berada. Jadi kita akan buat, mungkin kita boleh buat live dulu, kemudian kita buat perjumpaan, dan sahabat-sahabat lain yang berminat sila join masuk. Kami akan buat pembincangan selalu, sebab ilmu ni hendaklah di-share. Kita nak share, tapi share takat yang boleh nak share lagi, kena belajar. Banyak yang kita timbul nanti, jadi banyak soalan, question mark. Jadi itu kaedah dia bila kita nak belajar. Dan sila yang berbahagia Datuk Haris. Datuk Haris ni tuan-tuan dan puan-puan, kiranya saya dengan dia ni lama dah ni, bidang ni. Dia kira dia ni dah peringkat guru dah ni, pakar dan coaching dah ni. Sila Datuk Haris. Guru kata kita guru ni bahaya ni. Okay. Pada awal tadi saya sebut maknanya non-stop learning lah. So I like bila jumpa kawan-kawan baru dan sharing tu, itulah kita learn a lot from there and new things lah. And terus this how kita develop kata ilmu ni, dia terbuka luas, seluas langit. Cuma bagaimana kita memanfaatkan ilmu itu dan akhirnya memanfaatkan diri kita dan juga orang lain. This I believe yang mana kita akhirnya kita nak develop culture diri kita, dan juga akhirnya dia menjadi satu norm lah ya, dalam konteks sharing of knowledge, dan juga untuk membina kita punya understanding dan how we want to make other people understand kan. Jadi from there dia akan terus develop kita punya skill lah. Macam yang awal tadi Dr. Razif kata skill to develop your skill, reskilling. Skill kita ni dia kalau zaman kita awal dulu saya start my business in 1991 mungkin beza dah sekarang ni kan, skill yang kita nak develop oleh kan. Jadi dalam keadaan cabar ni, so we need that particular knowledge lah. Thank you. Terima kasih. Sila Hajah Zubaidah ya, wakil dari Singapura.
sedikitlah sharing lagi, tapi saya sangat teruja juga dengan Datuk Muhammad Aris, banyak ilmu dalam bidang-bidang coaching dan seterusnya. Dan salam kenal juga Datuk. Tapi to see I have new friends also in this coaching life, and I meet a lot of friends in fact since the new norm lah, termasuk Datuk Dr. Muhammad Razif, Dr. Kusaini dan sama ada Susu. In fact, I'm very lucky lah to be in this circle of a coaching group where I always been guided and I get more info lah. More info and more input to build up myself, to make my journey more interesting. That sedikit lah yang I can share. Thank you. Terima kasih Hajah. Sila Dr. Kusaini. Saya personally kalau Datuk Haris dengan Datuk Razif termasuk Haja Zubaidah yang saya rasa macam dia orang ni macam full series kot cara cakap tu. So for serious. Okay. So kalau by hearing on what Datuk Razif, Haja Zubaidah dan Datuk Haris cakap tu, saya rasa macam kalau all those yang by right lah, kalau pensioner ni rasa duduk rumah makan pencen pun dah tahu tu cukup dah kan. Tapi itu in terms of nak makan lah. And then nak belajar nak buat apa lagi? Kalau boleh just relax, macam orang pencen kan, baca Quran macam biasa. Tapi I mean kalau once Datuk Haris sebut long life learning, keep on learning, itu macam challenge saya tu kan. Saya rasa kalau lah Datuk Haris atau Datuk Razif boleh sebut macam tu and keep on learning, habis saya ni. Saya tak boleh kata apa lah, itu habis riang lah orang utara kata kan. So I'm very glad lah to see orang-orang senior, orang lama yang nampak in terms of mungkin in terms of age nampak macam lama, tapi jiwa tu jiwa baru, jiwa yang sentiasa transform, which is for me ialah something yang patut saya belajar dan saya patut ambil sebagai iktibar dan saya sepatutnya belajar banyak lagi lah. Walaupun saya actually, in fact, I completed I punya doctoral pun 10 years. So saya dapat faham lah, kalau orang cakap PhD 3-4 tahun boleh complete kan, and why it should take 10 years. Tapi at least I finish it out. So I can feel kalau Datuk Razif, Datuk Haris cakap we need to lifelong learning, keep on learning, and then I understand. So saya lalui proses yang ditajamkan pedang tu sampai 9-10 tahun, and yet saya tak rasa frust lah, tak rasa letih untuk habiskan belajar. Dan walaupun kawan-kawan seorang jatuh, tapi once dah sampai tu rasa macam tak percaya. Tengok balik ke belakang, 10 tahun lah, 1 dekad tu kan. Tapi it's a sweet fruitful journey yang walaupun saya tak jadi lecturer, tak mengajar, tapi something yang saya rasa ada jugalah yang terinspirasi. Dan pada saya rasa macam tak logik. Yalah, sepatutnya orang ambil contoh orang yang graduate on time, 3 years, 4 years. Why should take me to as a something lah yang ni patut belajar. Tapi ada yang feedback cakap we admired your spirit, your persistence, tahan diuji, tahan apa semua, kena tukar supervisor, this and that, tukar tajuk macam-macam lah. So I think the process to something yang saya belajar banyak. So just to huraikan dengan yang saya cakap tadi, saya rasa betul sebab saya jumpa orang-orang senior, not to say veteran, senior lah aku kan, senior nampak ni sikit kan, yang ada jiwa nak belajar lagi, which is something yang saya rasa alhamdulillah betul Allah pertemukan saya pada sesi kali ini. Okey, itu saja Doktor. Terima kasih. Terima kasih Doktor. Seperti yang disebutkan Dr. Kusaini, bukan senang Allah nak pertemukan kita hari ini semua. Berkali-kali saya menjemput sahabat yang berbahagia Datuk Haris, yang berbahagia Datuk Dr. Razif. Tak dapat masuk. Macam-macam saja. Tengah meeting, Datuk Haris dengan hadiah, tengah cakap line putui, dia masuk hilang dan sebagainya. Dengan kehendak Allah hari ini, pada 24 bulan Februari, dapat bersuah muka. Merupakan satu penemuan, pencantuman pendapat yang bawa pembinaan, membina
supaya kita keluarkan lebih banyak lagi orang-orang yang berguna dan memberi sumbangan kepada masyarakat. Saya ucapkan ribuan terima kasih, tahniah kepada Datuk-Datuk, Dr. Kusani dan Hajah. Dan sebelum saya ingin nak mengucapkan juga kepada peserta yang datang ni, terima kasih banyak-banyak Cikgu Hefni, dan juga Cikgu Jinggu pun ada, Dr. Syed Syukri, Tuan Syed Syukri, Cik Azman Talib, dan juga Pertubuhan Kebajikan Nur, yang ni Hajah punya ni kot. Dan juga Dr. Syib. Oh, Dr. Syib pun ada. Di samping tu juga ada, saya tengok Puan Nuraini, Puan Nuraini. Puan Nuraini Khaironi. Terima kasih. Dan yang berbahagia Muhammad Mustaqim, Cik Kim, orang kuat hipnoterapi. Ni baru habis buat training ni. Terima kasih kerana sudi datang. Cik Muhammad Mustaqim, ini orang hebat-hebat ni. Orang Dr. Ben Fadil ni memang hebat-hebat ni. Orang berilmu tinggi ni. Nanti kita kena belajar lagi dengan dia orang ni. Jadi dengan ini saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk-Datuk, Hajah dan Dr. Kusani yang sudi datang. Mudah-mudahan dengan penceritaan kita ni memberi sikit sumbangan kepada masyarakat. Kita ni benda yang terlalu kecil sangat. Jadi mudah-mudahan dapatlah kebaikan bersama. Jadi syabas Datuk-Datuk, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa besok kita jumpa lagi pada 5.20 petang waktu yang sama dengan tajuk yang berbeza. InsyaAllah kemungkinan kedua-dua Datuk ni akan hadir juga. Iaitu Datuk Razib, Datuk Haris, Dr. Kusani dan juga Hajah. Mungkin lagi daripada Institut Aminuddin Baki, Cikgu Amin akan join dan juga lagi mungkin Dr. Syib pun ada datang ni. Saya ucapkan terima kasih Dr. Syib banyak-banyak. Okey, dengan ini saya mohon maaf silap cakap, lambat cakap, tak kerti cakap, inilah kelemahan saya. Maaf tuan-tuan dan puan. InsyaAllah besok jangan lupa. Jangan ke mana-mana. 5.20 kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.